Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Harente Jimatusen. Berita utama malam ini. Ekonomi negara Brunei Darussalam mencatatkan pertumbuhan yang positif berikutan perkembangan bagi sektor bukan minyak dan gas. Umat Islam diseru menggunakan masa dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Adat istiadat diraja merupakan tunggak institusi raja dan bangsa. Justru semua generasi berkewajipan untuk mendukung agar kekal berkembang dan unggul. Adalah juga menjadi tanggungjawab para belia agar mengambil tahu akan adat istiadat diraja itu dan adat tersebut dari semasa ke semasa hendaklah dibisaikan, dielokkan dan diperbaiki untuk disesuaikan dengan keadaan zaman tanpa mengubah keasliannya. Adat istiadat perkahwinan diraja ini adalah satu adat yang sudah turun-temurun lah. Jadinya untuk kita ni lebihnya orang mengetahui yang belum tahu itu supaya lebih tahu, patutlah kita ni menyaksikan adat istiadat perkahwinan diraja ni. Peluang untuk melihat atur cara perkahwinan diraja tu, maka dari sana kita ni dapat manfaat. Kita ni dapat belajar, kita ni dapat melihat dari sisi perbezaan perkahwinan itu. Sebagai rakyat supaya dapat menyampaikan lagi kepada generasi tani tentang adat istiadat diraja yang turun-menurun inilah. Itu peluang yang amat berharga dan pengalaman yang amat berharga terutamanya kepada generasi baru dan generasi muda untuk sama-sama menyokong dan juga sama-sama berjuang untuk mengekalkan sebagai salah satu daripada identiti negara Brunei Darussalam. Harap juga adat istiadat ini akan dapat diteruskan, dikekalkan selama-lamanya untuk generasi penerus dan generasi muda. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyambut ulang tahun penubuhannya setiap 13 Januari. Bersempena memperingati ulang tahun ke-30, petang tadi diadakan sembahyang sunat hajat dan majlis doa kesyukuran dan diadakan di Jami' Asrah Sanal Bolkiah. 30 tahun penubuhan BIBD juga menandaikan sumbangan dan kemajuan selama 3 dekad kepada landscape industri perbankan Islam khususnya dan pembangunan ekonomi negara amnya. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amin Yubin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi BIBD. Antara pengisian majlis, solat sunat hajat dan fardu asar beramai-ramai diikuti bacaan selawat tafriqiyah oleh pelajar BIBD Alaf dan berakhir dengan doa selamat. BIBD terus berkhidmat kepada rakyat di negara ini melalui rangkaian cawangan fizikalnya yang digabungkan dengan rangkaian platform perbankan dan pembayaran digital yang komprehensif. Pada suku ketiga 2022, sumbangan utama keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang 66.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan ini diikuti oleh sektor perkhidmatan sebanyak 32.5% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 1.1%. Jumlah KDNK pada harga semasa suku ketiga 2022 sebanyak 5.8 bilion ringgit berbanding 4.7 bilion ringgit pada suku ketiga 2021. Sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti pelumbungan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli menyumbang sebanyak 51.7% daripada jumlah nilai tambah kasar. Sementara sektor bukan minyak dan gas termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 48.3% daripada jumlah KDNK.
Manakala pada harga tetap meningkat 0.9% tahun ke tahun disebabkan peningkatan 4.6% sektor bukan minyak dan gas. Namun sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 2.7%. Sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan pada subsektor-subsektor seperti hiliran, kewangan, pengangkutan udara, perdagangan borong dan runcit dan perikanan. Peningkatan pada aktiviti hiliran adalah disebabkan oleh peningkatan pengeluaran metanol dan baja urea. Manakala peningkatan subsektor kewangan pula daripada peningkatan pendapatan aktiviti kewangan dan perbankan. Peningkatan subsektor pengangkutan juga disumbangkan aktiviti pengangkutan udara, manakala perdagangan borong dan runcit adalah disebabkan kenaikan permintaan domestik. Peningkatan subsektor juga selaras dengan peningkatan jualan runcit seperti peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasut dan jualan di stesen minyak. Tambahan lagi, peningkatan subsektor perikanan disebabkan peningkatan industri penangkapan ikan dan akuakultur. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada suku ketiga 2022 didorong oleh peningkatan ekspor barangan dan perkhidmatan khususnya ekspor barangan bahan api galian. Ini diikuti peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah, perbelanjaan kapital swasta dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofi.gov.bn. Jumlah perdagangan meningkat sebanyak 7.1% pada bulan Oktober 2022 berbanding Oktober 2021. Jumlah perdagangan tersebut meningkat daripada 2,312.2 juta ringgit pada bulan Oktober 2021 kepada 2,477.5 juta ringgit pada bulan Oktober 2022 disumbangkan oleh kenaikan import dalam tempoh tersebut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam kenyataan akhbar berkata, berbanding bulan September 2022, jumlah perdagangan menurun sebanyak 3.7% disebabkan penurunan jumlah ekspor terutamanya bahan api galian. Jumlah ekspor menurun sebanyak 2.5% disebabkan oleh pengurangan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama yang didorong oleh penurunan nilai ekspor minyak mentah disebabkan penurunan ekspor jumlah isi padu Oktober 2021 berbanding Oktober 2022. Dari segi komoditi, ekspor bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara iaitu 77.2%, diikuti bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama adalah Republik Rakyat China dengan 25.7%, diikuti Australia dan Jepun. Komoditi ekspor terbesar ke Republik Rakyat China adalah bahan kimia, manakala Australia dan Jepun pula bahan api galian. Sementara itu, jumlah nilai import meningkat pada tempoh yang sama disebabkan peningkatan import bahan api galian, khususnya minyak mentah. Lima komoditi import utama pada Oktober 2022 adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Emiria Arab Bersatu, diikuti Malaysia dan Qatar dengan komoditi import terbesar bahan api galian. Kebanyakan import negara sebanyak 59.8% digunakan sebagai barangan perantaraan, barangan modal dan barangan penggunaan bagi kegunaan isi rumah. Pengangkutan melalui laut menyumbang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import, diikuti pengangkutan udara dan darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Oktober 2022 boleh dapati melalui laman sesawang JPS di deps.mofi.gov.bn.
Bagi bulan November 2022, indeks harga pengguna IHP menurun sebanyak 0.1% berbanding bulan Oktober 2022 disebabkan penurunan 0.3% indeks bukan makanan berikutan penurunan harga tiket penerbangan. Walau bagaimanapun, indeks makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan sebanyak 0.4% disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah. Peningkatan terutamanya disebabkan oleh kekurangan bekalan daripada negara-negara pengeluar berikutan cuaca yang tidak menentu. Berbanding bulan November 2021, IHP meningkat 3.1%. Peningkatan tahun ke tahun ini selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing sebanyak 5.8% dan 2.4%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan disebabkan kenaikan harga makanan seperti minyak dan lemak 21.6%, daging 12.2% dan beras dan bijirin 5.6%. Peningkatan harga komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 13.5%, restoran dan hotel 4.5% dan pengangkutan 1.8%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh harga insurans kenderaan yang dipengaruhi harga pasaran kereta. Di samping itu, peningkatan bagi restoran dan hotel selaras dengan kenaikan kos perkhidmatan catering berkontrak. Manakala peningkatan harga pengangkutan disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang JPES. Pelbagai produk ditawarkan semasa Pesta Pengguna ke-26 yang sedang berlangsung sehingga Ahad ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Masa itu sangat berharga dan ia berlalu dengan begitu pantas tanpa disedari. Justru umat Islam hendaklah menghargai dan menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Jika masa tidak dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, nescaya ia akan menyebabkan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini kerana kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak semua manusia memanfaatkan dengan sebaiknya. Oleh itu, umat Islam perlu menghargai masa, memanfaatkannya dan tidak membiarkan masa itu berlalu dengan sia-sia kerana di akhirat kelak kita akan ditanya, adakah kita telah menggunakan pemberian atau nikmat kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya. Itu antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Menghargai Masa dengan Sebaik-baiknya. Orang yang bijak mengurus dan menggunakan masanya dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, membuat amal perbuatan yang baik dan melakukan perkara yang berfaedah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berjaya dalam kehidupan di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Manakala orang yang lalai dan membiarkan masa itu berlalu dengan begitu saja, tanpa mengisi masa itu dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah, sehingga meninggalkan dan melalaikan kewajipan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa beringat dan memanfaatkan masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Syarikat Brunei Gas Carriers BGC meraihkan Jubli Perak ke-25 tahun ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis perasmian logo khas sempena ulang tahun syarikat berkenaan.
Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, dalam ucapannya antara lain berkata, BGC telah berkembang dalam tempoh 25 tahun. BGC merupakan ahli yang penting dalam sektor minyak dan gas dan diharap akan terus bekerjasama dengan pertumbuhan berkaitan dalam sektor ini bagi menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi. Juga diadakan majlis doa selamat. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Mukim Bokok diadakan pagi tadi secara pandu lalu di kawasan kemasyarakatan Mukim Bokok, daerah Tempurung. Hadir Pengira Muhammad Amir Mubarak bin Piran Haji Hashim, Pegawai Daerah Tempurung. Pengundian adalah bagi calon tunggal Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof berusia 30 tahun pada tarikh pencalonan dan ketika ini berkhidmat sebagai pengawal keselamatan setia Protective Security Services SPSS. 109 undi bersetuju manakala 2 undi tidak bersetuju. Pengundian juga diadakan menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK yang bermula hari Rabu 11 Januari 2023. Orang ramai masih berpeluang mengunjungi pesta pengguna ke-26 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sepanjang berlangsungnya acara berkenaan, pelbagai produk ditawarkan oleh pengusaha tempatan dan luar negara. Di samping jualan, acara yang bermula sejak 11 Januari lalu itu turut diisi dan diatur dengan pelbagai aktiviti. Antara yang menyertai Brunei Med yang diungkayahkan oleh Darussalam Enterprise DER, syarikat ini mempromosikan barang-barang tempatan dan menyokong pertumbuhan dan perkembangan produk-produk tempatan. Antara barang yang dijual, minyak wangi dan kraft tangan. Harapan kami, of course, kami akan mau mempertingkatkan lagi lah. Kami punya perusahaan di bawah inisiatif kami. Bukan saja inisiatif kami lah, tapi produk-produk tempatan di Brunei juga, insyaAllah. Juga menyertainya syarikat Takaful Brunei Am Sdn Berhad merupakan syarikat insurans yang mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri takaful dan insurans serta diiktiraf sebagai peneraju pasaran untuk produk dan perkhidmatan inovatifnya. Pelbagai produk dan perkhidmatan ditawarkan. Ekspektasi kami untuk semua orang ramai datang kemari beramai-ramai dan sama-sama membeli mana-mana produk kami melalui Takaful mobile app untuk mendapat peluang memenangi sebutan bertuah. Beroperasi tahun 2019 meskipun banyak halangan ditempuhi semasa bermulanya perniagaan, syarikat Glitter masih bertahan sehingga kini. Glitter merupakan syarikat tempatan memperkenalkan produk kosmetik bagi perempuan. Kami expect yang tempat lebih meriah, ramai orang di sini dan juga untuk kenalkan orang lebih dalam apa itu Glitter, iaitu lokal produk kami mau orang tahu lebih lagi di dalam. Di samping itu, beberapa institusi pengajian tinggi juga menawarkan pelbagai kursus yang dapat diikuti terutama pelajar. Pengunjung juga berpeluang ke ruang makanan dan minuman yang dijual oleh syarikat-syarikat tempatan. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 372 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1444 Hijrah
akan berlangsung 5 hari iaitu bermula 16, 17, 18, 19 dan 21 Januari 2023. Musabakah akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Jalan Ong Semping. Sehubungan dengan itu, para peserta yang terlibat hendaklah hadir lebih awal pada tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing seperti yang tertera. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi talian 2237 512 atau 2233 364. 4 buah syarikat dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu meletakkan sampah dan menumpahkan minyak dan sisa-sisa makanan di tempat awam. Nur Sabrina Sdn Berhad, Syafika Sdn Berhad, Syarikat Hajah Siti Hawa dan Yuisun Enterprise dikenakan kompaun RM500 dan RM200 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat-syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Orang ramai pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Balai Polis Tutong menerima laporan mengenai seorang lelaki rakyat tempatan yang dilaporkan telah keluar rumah. Tomo Bakhtiar bin Jali berumur 40 tahun memegang kad pengenalan berwarna kuning bernombor 00294412. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Tutong di talian 422-1206 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Seorang pekerja warga negara asing dilaporkan lari daripada majikan. Nova Aprilita berumur 29 tahun merupakan warga negara Indonesia dan memegang pasport bernombor C9900169. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 2242-334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan.